Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Izinkan saya memulakan forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Melayang sindirit di atas permatang. Merebah berkicau di pohon muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Muaz bin Mansur selaku pengarah pendidikan bagi mata pelajaran pengucapan awam. Yang berbahagia ahli-ahli panel selaku rakan penyampai pada hari ini. Yang dihormati para hadirin, para pendengar serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator bagi program didikan remaja akan bersama-sama dengan anda dalam membahas topik yang akan diutarakan sebentar saja lagi. Tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk membincangkan serta mengupas dan memberi pandangan tentang topik yang akan diutarakan, iaitu masalah sosial di kalangan remaja. Oleh itu, saya telah menjemput beberapa ahli panel yang cukup berpengalaman dan cukup berpengaruh dalam mengupas topik kita pada hari ini. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini merupakan topik yang hangat serta menjadi perbualan dan mendapat tarikan yang tinggi di kalangan masyarakat, terutama dalam kalangan remaja. Oleh hal yang demikian, ini adalah antara penyebab program forum ini diadakan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan 3 ahli panel yang dijemput khas untuk menjayakan program kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang pertama. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Polis Bukit Aman. Dan beliau juga telah berkhidmat sehampir 8 tahun sebagai anggota polis. Dan telah menyelesaikan pelbagai kes jenayah, antaranya senjata api, rompakan dan sebagainya. Oleh itu, saya memperkenalkan Tuan Nur Ain Alisha binti Mahal. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya ke program ini. Baiklah, kita teruskan dengan ahli panel kita yang kedua. Beliau merupakan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Baki. Beliau pernah berkhidmat sebagai PKM di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelang selama 2 tahun sebelum dinaikkan pangkat kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Baki. Oleh itu, saya memperkenalkan Cikgu Nur Ayuni Atirah binti Ahmad Hairi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, khabar baik. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana menjemput saya pada forum hari ini. Baik. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang ketiga. Beliau merupakan wakil pelajar. Dia juga merupakan antara pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan PT3 dan SPM. Memperkenalkan Saudari Wan Nur Amalin Aisyah binti Wan Zainuddin. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis kita pada hari ini. Sama-sama dan terima kasih juga kerana menjemput saya ke dalam majlis ini. Baik. Berikut setelah tadi adalah 3 ahli panel kita yang cukup cantik dan menawan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada topik perbicaraan kita, iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja. Okey, kita mulakan forum kita dengan menjemput ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Nur Ain Alisha.
Baik Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, hari ini Tuan dijemput khas untuk menjayakan program kita pada hari ini. Dan topik yang diketengahkan adalah masalah sosial di kalangan remaja. Dan Tuan juga telah berkhidmat selama 8 tahun sebagai anggota polis. Dan itu antara khidmat yang lamalah dalam sebagai anggota polis dan pelbagai pengalaman yang telah dilalui sepanjang Tuan beriman. Baik. Di sini saya ada satu persoalan. Boleh Tuan ceritakan serba sedikit apakah punca atau masalah sosial dalam kalangan remaja? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq atas soalan tadi. Berbalik kepada soalan, Syafiq menanyakan kepada saya mengenai faktor-faktor masalah sosial dalam kalangan remaja. Jadi, masalah sosial yang melanda remaja pada masa kini jelas semakin hari semakin membimbangkan. Setiap hari ada sahaja berita-berita mengenai permasalahan yang mengaitkan tingkah laku remaja yang semakin berleluasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, antara masalah-masalah sosial yang sering ditimbulkan oleh remaja pada masa kini adalah seperti merompak, pecah rumah, penyalahguna dadah, pergaulan bebas, terlibat dengan video lucah, bergaduh, menyerang fizikal, meminum minuman keras, lumba haram, berjudi, vandalisme, mencuri, melepak dan sebagainya lah. Okey. Secara umum, masalah sosial dalam kalangan remaja kini berleluasa kerana mereka sebagai golongan remaja terlalu menyesuaikan diri mereka dengan faktor-faktor persekitaran keluarga, persekitaran sosial dan persekitaran budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Seperti yang kita tahu, memandangkan remaja merupakan aset kekayaan semula jadi negara dan bakal memainkan peranan penting dalam mencorakkan masa depan politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara kita. Maka, penyelidik merasakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial perlu dibuat dan dilaksanakanlah. Oleh yang demikian, dalam kajian ini, penyelidik telah mengkaji terdapat 3 faktor yang dirasakan menjadi penyebab utama kepada berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Baiklah, saya akan terangkan faktor-faktor tersebut. Antara faktor yang pertama ialah berpunca daripada keluarga sendiri, kerana keluarga merupakan platform penting dalam membentuk pribadi seorang individu, terutama remaja yang baru mula untuk mengenal dunia dan meningkat dewasa. Kadang-kala ibu bapa yang sedang bertengkar sudah pasti tidak dapat mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan sempurna. Keadaan ini bertambah buruk apabila dalam keadaan ibu bapa yang sibuk dengan tugas mereka di pejabat sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka yang mengawasi tingkah laku anak-anak. Selain ibu bapa, penyumbang masalah sosial ini ialah pengaruh rakan sebaya, di mana apabila mereka tidak dikawal oleh ibu bapa mereka, penjaga mereka memilih untuk mengikuti rakan sebaya mereka daripada pelbagai aspek, terutamanya tingkah laku mereka akan terus berubah mengikut keinginan mereka. Selain ibu bapa, penyumbang masalah sosial ini ialah pengaruh rakan sebaya mereka, di mana apabila mereka tidak dapat dikawal oleh ibu bapa, penjaga mereka, jadi mereka memilih untuk mengikuti rakan-rakan sebaya mereka. Dari pelbagai aspek, terutamanya tingkah laku mereka akan terus berubah mengikut keinginan mereka tanpa mempedulikan perkara yang negatif akan menimpa mereka pada masa yang akan datang. Apabila anak-anak meningkat remaja, hubungan dengan ibu bapa semakin renggan. Sebaliknya, anak-anak lebih rapat dengan rakan sebayanya. Hubungan yang rapat ini
menyebabkan sesetengah anak muda meniru perlakuan negatif yang dilakukan oleh rakannya sendiri seperti tidak menghormati ibu bapa, suka mencaci rakan-rakan lain, melepak, merokok, ponti sekolah, hubungan bercinta, malas menangkaji dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, faktor yang ketiga ialah berpunca daripada media massa yang semakin canggih dan maju kini. Seperti yang kita tahu, sejajar dengan konsep globalisasi kini, banyak hiburan khususnya dari barat menerjah masuk ke negara kita. Remaja tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung, iaitu mudah terpengaruh oleh paparan hiburan di media massa yang menampilkan pergaulan bebas, pakaian seksi, budaya kelab malam serta penagihan dadah, mencuri, merompak, memfitnah dan sebagainya. Pengaruh media massa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangka lagi. Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba. Sikap ingin mencuba ini adalah satu sikap yang baik. Tetapi apabila remaja tersebut menyalahgunakan perkara baik itu, maka ia menjadi satu keburukan yang akan menimpa diri mereka sendiri. Baiklah, sebelum saya menamatkan pengucapan saya, sebelum saya mengakhiri pengucapan saya pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat statistik kes masalah sosial dalam kalangan remaja di Malaysia. Jumlah kes bermula dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Kes buli telah mencatat sebanyak 7,500 dan kes lumba haram mencatat sebanyak 4,300 dan kes dadah mencatat sebanyak 5,200. Menurut kajian berdasarkan statistik kes masalah sosial menunjukkan gejala sosial dalam kalangan remaja di Malaysia semakin meningkat. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Okay, baik. Terima kasih atas perkongsian tadi. Baiklah. Kita telah pun mendengar ucapan daripada Tuan Nurul Ain Alisha sebentar tadi. Seterusnya, kita akan melanjutkan program kita pada hari ini dengan menjemput Saudari Nurul Ayuni Atira binti Ahmad Hairi untuk mengupas serta membahas topik kita pada hari ini. Baiklah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu hari ini? Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Baiklah. Jika kita dapat lihat sebentar tadi, pelbagai punca-punca yang telah diketengahkan dalam topik kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya ada satu persoalan kepada cikgu. Apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja? Okey, baiklah. Seperti yang kalian semua tahu, terdapat beberapa langkah mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja. Umum mengetahui bahawa masalah sosial di kalangan remaja sangat membimbangkan. Seandainya kita terus leka dan memandang remeh terhadap isu ini, pasti usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju akan menjadi omong-omong kosong saja. Tiada penyakit yang tiada penawalnya, maka langkah-langkah yang konkret, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh diatasi hingga ke akar umbi. Terdapat beberapa langkah sistematik dalam masalah sosial di kalangan remaja. Di sini saya akan terangkan antara 3 peranan utama dalam menyelesaikan masalah sosial di kalangan remaja. Peranan yang pertama ialah peranan ibu bapa. Hal ini berlaku sedemikian kerana kebanyakan masa para remaja banyak dihabiskan di rumah, terutamanya sewaktu cuti persekolahan. Ibu bapa sewajarnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak remaja.
ibu bapa hendaklah selalu bertanya kepada para remaja tentang masalah yang dihadapi oleh mereka. Dengan kata lain, ibu bapa adalah pakar rujuk kepada anak-anak. Hal ini akan menyebabkan anak-anak berasa diri mereka dihargai dan disayangi oleh ibu bapa mereka. Bak kata Mutiara, anak adalah anugerah Tuhan yang tidak bernilai. Secara ringkasnya, kasih sayang daripada ibu bapa amatlah penting dalam usaha menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Peranan yang seterusnya ialah peranan media massa. Dalam konteks ini, media massa perlu memainkan peranan dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja. Hal ini akan mempengaruhi hati dan minda para remaja. Antara contoh media massa ialah televisyen, radio, internet, media cetak dan sebagainya. Ianya merupakan antara yang paling dekat dengan jiwa remaja yang boleh menyiarkan program-program yang akan memberikan kesedaran kepada para remaja, terutama dalam remaja mencari jati diri mereka. Antara program-program yang akan memberikan kesedaran kepada para remaja ialah rancangan Imam Muda, Ustazah Pilihan dan sebagainya. Rancangan ini amatlah berguna kepada remaja kerana melalui program ini terdapat pelbagai info yang amat berguna untuk para remaja. Justru itu, pemilihan program yang berkualiti dapat memberi banyak faedah kepada remaja yang menghadapi masalah sosial. Pihak media massa sewajarnya tidak menjadikan remaja sebagai alat untuk mengawal keuntungan semata-mata, tetapi menjadi wadah penting untuk menjadi remaja yang berwawasan. Yang penting, masalah sosial dalam kalangan remaja akan dapat diatasi sekiranya pihak media massa bersama-sama berganding bahu membantu memainkan peranan dan tidak hanya memikirkan keuntungan sahaja. Peranan yang terakhir ialah peranan kerajaan. Tidak dapat saya nafikan dari segi perspektif yang lain, pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja. Hal ini sedemikian kerana pihak kerajaan mempunyai autoriti dalam negara kerana mempunyai pelbagai kuasa. Contohnya, kuasa sumber keuangan, kuasa boleh mengubah undang-undang dan sebagainya. Beberapa program untuk para remaja perlu dirangka dan dilaksanakan agar masalah sosial dalam kalangan remaja dapat diatasi. Hal ini juga kerana nilai murni yang cuba diterapkan melalui program ini akan diamalkan oleh para remaja. Program Latihan Khidmat Negara PLKN yang dianjurkan oleh kerajaan adalah satu pesan untuk para remaja yang menghadapi masalah ini. Justru itu, melalui program ini, remaja akan mempunyai jati diri, nilai moral yang tinggi, taat kepada agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan daripada cikgu sebentar tadi yang cukup bermakna dan cukup padat. Baiklah, jika kita dapat lihat berbagai langkah yang telah disebutkan dalam topik kita pada hari ini, iaitu dari segi peranan ibu bapa memberi tumpuan yang lebih kepada anak-anak. Peranan media massa adalah lebih kepada mengawal gadget-gadget, mengawal permainan atau penggunaan gadget. Manakala bagi peranan kerajaan lebih kepada penguatkuasaan undang-undang. Langkah-langkah ini sangatlah proaktif dan diyakini berkesan bagi mengatasi masalah di kalangan remaja. Baiklah, cikgu. Ya, saya. Berbalik kepada topik kita pada hari ini. Apakah atau bagaimanakah langkah-langkah ini berkesan kepada remaja? Okey, baiklah. Bagi saya, program yang amat berkesan untuk mengatasi masalah sosial di kalangan remaja ialah program rancangan realiti Imam Muda, Ustazah Pilihan, program membina jati diri, program
mengukuhkan kasih sayang antara ibu bapa dengan anak-anak. Dan program yang terakhir ialah program yang dapat menaikkan semangat anak-anak untuk menangani membendung masalah sosial di kalangan remaja. Baiklah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan forum kita pada hari ini dengan menjemput ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Wan Nur Amalin. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Khabar baik, alhamdulillah. Bagaimana tuan pengacara? Alhamdulillah, sihat. Dan bagaimana pula khabar ahli-ahli panel yang cantik-cantik semua tu? Alhamdulillah, sihat. Baiklah. Topik kita pada hari ini masalah sosial di kalangan remaja. Dan saudari merupakan antara bekas pelajar. Pelajar masalah. Tapi cemerlang. Gitu je. Nanti senanglah aku nak bagi tahu. Okey, dah cepat-cepat. Adalah dah jom. Baik, tanpa membuang masa, kita meneruskan program kita pada hari ini dengan menjemput ahli panel kita yang ketiga. Dipersilakan saudari Wan Nur Amalin Aisyah. Assalamualaikum saudari, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Bagaimana dengan tuan pengacara? Alhamdulillah, khabar baik. Dan apa khabar juga dengan ahli panel kita? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik. Topik kita pada hari ini adalah masalah sosial di kalangan remaja. Dan saudari merupakan wakil pelajar dalam program kita pada hari ini. Di sini saya menyertakan beberapa soalan. Ya. Boleh ceritakan sedikit bagaimana pengalaman saudari menjadi pelajar yang bermasalah tapi berjaya pada ketika ini? Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada tuan pengerusi pengacara kerana menjemput saya ke dalam majlis ini. Okey, di sini saya ingin berkongsikanlah pengalaman saya sendiri, bagaimana saya boleh terjebak ke dalam masalah sosial dalam remaja. Okey, masalah sosial yang saya lakukan ketika berumur dalam lingkungan 14 ataupun 15 tahun, itu ialah membuli. Okey, punca asalnya saya adalah kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa lah. Sejujurnya saya tidak menyalahkanlah secara keseluruhan kepada ibu bapa saya. Kerana saya akui ketika tu saya tidak matang ataupun kata darah panas, cepat panas ya, cepat marah, memberontak. Dan di situlah saya start mula membuli rakan-rakan. Ya, rakan-rakan ketika tu dengan cara tu sahaja saya dapat meluahkan perasaan. Mungkin ketika tu saya tidak tahu perbuatan saya itu adalah salah satu kesalahan lah yang dilakukan dan membawa trauma kepada seseorang itu. Dan sejujurnya saya tidak memikirkan tanggungjawab ibu bapa saya. Kenapa ibu bapa saya ni terlalu sibuk bekerja. Kenapa mereka tidak meluahkan masa kepada saya. Dan ketika tu saya betul-betul tidak tahu tanggungjawab ibu bapa saya. Dan sekarang saya tahu tanggungjawab ibu bapa saya dalam menyara saya dan anak-anak dan sekeluarga lah, begitu. Dan punca yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Sejujurnya dalam lingkungan umum 14-15 tu kita kan nak meroka dunia luar. Dan saya pun mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Sejujurnya silap saya dalam memilih rakan dan sampai satu tahap tu saya terlibat dalam satu kes besar, iaitu saya dan rakan-rakan membuli sehingga mangsa tidak sedarkan diri. Dan saya juga diambil tindakan polis dan sekolah. Dan ya, saya dipenjarakan selama 2 hari dan diikat jamin.
kepada dikejami oleh ibu bapa saya lah. Dan ketika itulah saya rasa menyesal. Saya rasa saya lakukan semua ini adalah secara keterlaluan, dan saya sangat menyesal lah apa perbuatan saya lakukanlah. Dan saya sangat berterima kasih kepada keluarga, ibu bapa dan rakanlah membantu saya untuk berubah, walaupun bagi saya untuk berubah tu bukan senang. Kita daripada takat itu nak untuk berjaya. Mereka kerana membantu saya untuk berubah dan dapat membantu saya untuk merealisasikan impian saya untuk mendapatkan cemerlang dalam PT3 dan SPM. Dan sekarang seperti dinyatakan oleh Tuan Pensyara, kini saya menyambung peringkat pelajaran tinggi di United Kingdom. Alhamdulillah dengan berkat pertolongan mereka. Serta kes ini kita diselesaikan secara baik, dan saya pun telah meminta maaf dan dia pun memaafkan, dan perkara ini ya kita terima maaf apa semua. Rasanya itu saja. Baik, terima kasih atas penceritaan pengalaman saudari Sinta tadi. Jika mengikut pengalaman yang telah diceritakan oleh saudari Ismail tadi, saudari telah menyebut telah ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Boleh ceritakan serba sedikit bagaimana keadaan semasa di dalam penjara? Betul. Rasa dalam kita duduk dalam penjara, siapa je yang nak dalam penjara, ketika tu saya rasa macam ya betul, saya rasa betul-betul menyesal, dan apa yang saya lakukan ni adalah satu perkara yang keterlaluan, dan saya rasa telah mencontoh arang kepada ibu bapa saya, dan tak lupa juga ahli keluarga juga menerima tempias dan cacian dengan perbuatan saya sendiri, dan saya akui saya rasa yang menyesal, sangat-sangat menyesal. Baiklah, terima kasih. Seterusnya, antara persoalan lain yang boleh dikemukakan, bagaimanakah penerimaan orang ramai dalam perubahan saudari daripada pelajar yang buruk akhlaknya kepada yang baik? Okey, baiklah. Penerimaan orang ramai pada mulanya sangat-sangat kiranya kita sebagai pelajar yang buruk akhlaknya nak rasanya bukan mudah untuk orang terima, dan adalah satu cabaran lah untuk saya teruskan hidup. Dan saya juga berterima kasih kepada rakan, guru, keluarga kerana terima baik buruk saya dan membantu saya dalam berubah dan terus berjaya sehingga kini. Baiklah, terima kasih atas ucapan serta penceritaan pengalaman saudari kita tadi. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi bersama-sama dengan saya dalam menjayakan program kita pada hari ini. Jika dapat dibuat kesimpulan, remaja pada masa kini haruslah bertindak dengan bijak, kerana setiap manusia diberikan akal. Betul. Dan pemikirannya juga waras. Sebaiknya setiap perkara yang dilakukan haruslah berfikir dahulu, serta tidak terjebak dengan masalah-masalah jenayah yang boleh mencemarkan nama baik keluarga maupun agama. Ingat, jenayah membawa padah. Sebelum saya akhiri topik perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya membaca serangkap pantun.
Pergi ke dusun, memetik kelapa. Kelapa muda, si kelapa bani. Jadi di dusun, maaf dipinta. Panjang usia, bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.